Ya. Allah Subhanahu Wa Taala boleh jaga Rasulullah di kota Mekah. Tak ada siapa yang boleh melakukan kemudaratan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada sifat qudwah. Kemudian ya da'i ila Allah ni pula mesti bermujahadah untuk bersifat dengan sifat qudwah, kepemimpinan. Mari kita buat dulu. Sebab apa? Kita tunggu Sayyid Muhammad kata apa? Walau bagaimana canggih persatuan tersebut, walau bagaimana hebat ilmu yang dipersembahkan, walau bagaimana tinggi pemikiran yang dihamparkan kepada orang ramai, orang tak akan ikut kalau tidak ada orang yang mengikut pemikiran itu, kalau tak ada orang yang beramal dengan ilmu tersebut. Jadi dakwah yang paling utama, iaitu da'i yang paling utama, yang paling hebat, iaitu dia dahulu buat apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan tersebut. Ini tak ada qudwah. Mesti ada sifat qudwah. Itu kena mujahadah, ya, kena mujahadah. Sebab itu kita kena mujahadah. Apa yang kita kata, kita buat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata hijrah, baginda buat. Tinggal walaupun baginda akhir berhijrah, tinggal lagi itu semua adalah di atas urusan ataupun keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tetap berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi Sayyidina Ali tahu dah Rasulullah SAW nak dibunuh, nak dipancung pada malam tersebut. Maka kerana itulah ulama sirah menyatakan, orang yang pertama sekali membeli diri dia itu daripada Allah, diri kita ni milik Allah. Allah SWT Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan itu adalah merupakan milik Allah SWT. Kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Total kita milik Allah. Amalan kita, diri kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena beli diri kita ini, beli dengan pengorbanan. Jadi orang yang pertama membeli diri dia itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara apa? Sanggup bermujahadah, sanggup mengorbankan diri dia, kalau kemungkinan terbunuh pun tak ada masalah, adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah bersyair menunjuk, menzahirkan kebanggaannya kerana mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata apa? Waqaitu bi nafsi khaira man wati'at thara wa man tafa bil baitil atiqi wal hajara. Aku telah mempertahankan, waqaitu bi nafsi, dengan diri aku, khaira man wati'at thara, sebaik-baik orang yang berjalan di atas permukaan bumi, dan sebaik-baik orang yang tawaf di Baitul Atiq, di Baitillah, dan di Hajarul Aswad. Dialah manusia yang telah menjadikan diri dia sebagai galang ganti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada Nabi, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di kalangan manusia, wa minan nas, an-nas, manusia ini dimaksudkan, yuradu bin nas, dimaksudkan dengan manusia di sini adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa minan nas, ada di kalangan manusia, ma minan nasi may yashtari nafsahu, telah membeli diri dia itu untuk menuntut redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Rasulullah SAW perintahkan pada malam tersebut supaya Sayyidina Ali tidur di atas katilnya, bahkan pula berselimut dengan selendang hijau Rasulullah SAW. Maka malam itu Rasulullah pun keluarlah. Sebelum itu membaca ayat surah Yasin sampai fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Doa ayat yang dengannya itu menyebabkan orang kafir Quraisy leka ataupun tertidur. Sebab itulah kita para ulama ataupun orang yang berjuang pada jalan Allah ataupun ad-da'i ila Allah, kata Abu Yasin Muhammad dalam buku dia Manhaj Dakwah dia, beliau menyatakan antara yang perlu dilakukan oleh da'i lagi, iaitu mujahadah diri untuk sentiasa merujuk segala urusan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir, dengan cara beristighfar, dengan cara bersalawat, dengan cara bermunajat. Jangan langsung kita, orang yang berdakwah pada jalan Allah ini, tak ada masa untuk kita berzikir,
Tak ada masa untuk kita beristighfar, tak ada masa untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi lemah. Kekuatan kita melalui zikir tersebut. Baik itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, sebelum terjun, sebelum berperang, baginda berdiri semalaman berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta saqata ridaahu, sehingga jatuh selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang pertama yang menjamin kelancaran, kelangsungan agama Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini. Nabi berdoa sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi oleh kerana itu, hendaklah kita pada hari ini ada zikir kita, ada selawat kita, ada awrat kita. Sebab dalam medan dakwah ini kita mempunyai pelbagai halangan, pelbagai dugaan. Jadi yang boleh menjaga kita, yang boleh menolong kita, yang boleh membantu kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tak lupa berzikir. Tak terus kurang saja, ada zikir dia, ada amalan dia. Ya, seperti mana para ulama dahulu ada amalan-amalan dia yang membentang diri dia. Baca surah Yasin, Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, dan sampai fa'arsyainahu fa hum la yusirun. Baik itu para ulama, contohnya Abdul Hasan Syazuli radhiyallahu taala anhu, pendakwah yang hebat Abdul Hasan Syazuli. 60 tahun umur dia, buta mata dia, tapi masih lagi bersama dengan tentera berperang melawan Louis IX di Mansurah di Mesir. Ya. Orang pertama pukul gendang, orang pertama mencanangkan dakwah, menyeru muridnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang berdakwah, siang berjihad, malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muzakarah ilmu tak ditinggalkan walaupun dalam medan perang. Apa itu disebut? Dalam peperangan itu disertai oleh Al-Aziz bin Abdul Salam, Sultan Al-Fuqaha, Sultan Al-Faqih mazhab Syafi'i, disertai pula oleh Abdul Azim Al-Munziri. Itu pengangkat tarhib. Dan disertai oleh Abdul Hasan Asy-Syazuli, dan berapa ramai lagi nama para ulama yang saya tak sempat nak sebutkan pada hari ini. Jadi selepas selesai berperang, istirahat mereka iaitu muzakarah ilmu. Mereka muzakarah ilmu, berbincang bersama-sama tentang ilmu pengetahuan. Jadi begitu. Jadi para ulama berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Hasan Syazuli dalam Hizb Bahar. Sebab itu saya hadiahkan tuan-tuan dan puan-puan kitab guru saya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki yang merupakan amalan-amalan yang kalau boleh kita amalkan 1-2 dalam kitab ini, semoga ia menjadi pendinding diri kita, menjadi benteng hidup kita, kerana kita pada hari ini telah menceburkan diri dalam bidang dakwah. Kalau sebut bidang dakwah, pada hakikatnya kita pada medan perang. Jahidul musyrikin bil lisan. Hendaklah kita, Nabi sebut, berjihadlah, peranglah orang musyrikin, bukan dengan pedang saja, dengan lisan, dengan kalam kita, dengan pena kita, dan dengan apa kekuatan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang pada hari ini berperang dengan pena, berperang dengan lidah, berperang dengan akal lebih tinggi martabat daripada berperang dengan pedang. Sebab kebanyakan alat peperangan mereka pada hari ini melalui pemikiran, ghazwatul fikir, ya, bagaimana kita nak halang masuknya kepada kita ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhakikatnya berperang. Jadi Nabi gitu kuat dengan berkat doa Nabi, ayat Nabi yang Nabi baca tadi. Kata orang, dia kata ayat ni ayat perabun gitu. Tentu dia amalkan. Sebab itu kata Abdul Hasan Syazuli meletakkan ayat ini, itu Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, dalam hizib beliau, ya, dalam hizib beliau. Kalau tak salah saya, ya, itu ada dalam kitab ni, dalam hizib Bahar contohnya, Abdul Hasan Syazuli, muka surat 167, ya, 167, muka surat 167 bawah tu, ni hizib Bahar Imam Syazuli, Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, sampai fa'arsyainahu fa hum la yusirun. Inilah yang dibaca oleh Rasulullah ketika keluar daripada rumah dia.
Jadi boleh kita baca, insya-Allah musuh tidak akan dapat melakukan kemudaratan dan kemerbahayaan kepada kita. Kita tengok inilah dia. Ayat ini baca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada rumahnya, Yasin, sampai fa'arsyaynahu fahum la yubsirun. Kita tak nak tafsirkan Yasin pada hari ini. Tinggal lagi nak cerita Nabi baca ayat tersebut sampai fa'arsyaynahu fahum la yubsirun.